Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh panel yang dihormati. Oleh kerana Dr. Zul telah memulakan dengan sedikit falsafah tentang kenegaraan yang dikehendaki sebagai negara sejahtera, dan Dr. Magli juga, maka saya juga ingin memulakan dengan suatu falsafah apa yang dikatakan ataupun apa yang dikehendaki, yang diutamakan dalam mendapat suatu kesejahteraan dalam sebuah negara itu. Saya ingin memetik kata-kata seorang ahli falsafah yang paling antara seorang yang paling agung yang pernah dikenali oleh dunia, iaitu Sokrates. Ada orang mengatakan Sokrates ini adalah Luqmanul Hakim yang disebut dalam Quran, tapi saya tidak akan debate tentang perkara itu. Yang penting kita tahu bahawa Sokrates iaitu guru kepada Plato, yang merupakan seorang pemikir yang paling agung yang pernah hidup di muka bumi ini, berkata bahawa nothing is before justice. Kerana itu keadilan itulah punca utama yang akan memberi kepada sebuah negara yang sejahtera dan kepada perasaan yang gembira, yang tenang, dan kepada suatu yang kita anggap sebagai syurga di atas muka bumi ini, iaitu prinsip-prinsip keadilan dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi gender dan sebagainya. Ia mesti merupakan suatu yang dicetuskan oleh manusia itu sendiri, bukannya a prescribed law. Ya, kita tidak boleh menganggap bahawa benda ini mesti diprescribekan, dan tujuan manusia adalah untuk melaksanakan apa yang telah diprescribekan. Kerana kalau kita dapati bahawa dalam Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat yang menerangkan tentang kaedah untuk kenegaraan itu terlalu sedikit. Ayat yang menerangkan tentang undang-undang dan hukum hakam sebagainya adalah terlalu sedikit. Kerana itu ia memerlukan kepada kebijaksanaan manusia untuk memikirkan apakah kaedah yang paling baik untuk ia mencapai apa yang dikenali sebagai kesejahteraan dan keadilan itu sendiri. Kerana itu dalam Al-Quran disebutkan, Inna aradna al-amanata al-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna ayyahmilha wa ashfaqta minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya telah kami turunkan amanah ke atas gunung Ganang dan bukit Bukau dan bumi ini, dan tidak ada yang sanggup untuk memikul amanah ini kecuali manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu maha zalim dan maha jahil. Maka apakah yang dikehendaki dengan perkataan amanah ini? Perkataan amanah ini telah pun ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan berbagai-bagai tafsiran. Tetapi menurut Muhammad Asad dalam tafsirnya The Message of the Quran, pendapat yang paling hampir kepada kehendak amanah ini ialah faculty of volition atau faculty of discernment, iaitu keupayaan yang diberikan kepada manusia untuk memilih di antara yang hak dan yang batil, di antara kebenaran dan kebatilan, di antara yang baik dan yang buruk. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu lebih mulia daripada para malaikat dan segala makhluk yang lain. Kerana itu kesejahteraan, keadilan dan sebagainya yang ingin dicapai hendaklah dimulakan dengan manusia yang menggunakan akal fikiran untuk mencari di mana titik tolak dan di mana perbezaan di antara keadilan dan kezaliman itu. Dan oleh kerana itu, kita tidak boleh hanya bergantung kepada apa yang disebutkan, atau ada orang mengatakan bahawa it's very easy, apa yang diperlukan hanyalah untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. It's not as simple as that. Tidak ada perkara yang semudah seperti itu. Kerana itu, seperti mana kita tahu bahawa Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar menyebutkan, pernah menyebutkan satu kisah yang berlaku di zaman Ali bin Abi Talib, di mana baginda dia datangkan sebuah Al-Quran dan dia letakkan pedangnya di atas Al-Quran dan menyuruh Al-Quran itu berkata-kata. Maka mereka berkata, bagaimana Al-Quran akan berkata? Sedangkan itulah sebenarnya yang hendaki, bahawa Al-Quran tidak boleh berkata dengan sendiri, tetapi ia memerlukan kita, ia memerlukan akal kita untuk menafsirkan apa yang hendaki daripada Al-Quran itu sendiri.
Kerana itu tidak mungkin kita mencapai kebahagiaan, kesejahteraan kalau kita hanya nak implementkan benda tanpa kita menggunakan faculty of volition kita, tanpa kita menggunakan pemikiran akal yang diberikan oleh Allah untuk kita mencari apakah yang sebaik-baik yang ada di abad ke-21 ini. Kerana kita mendapati ada golongan yang cuba untuk membalikkan kita kepada pandangan-pandangan Islam dan mengatakan bahawa kita akan mencapai kejayaan kalau kita kembali kepada zaman as-salafus salih. Saya ingin mengatakan bahawa ini adalah salah satu pendapat yang tidak akan dapat membawa kemajuan di abad ke-21 ini. Kerana kita hidup di zaman yang lain. Kita hidup di zaman yang jauh berbeza daripada zaman as-salafus salih. Kerana itu kita harus faham dan mengerti bahawa terdapat banyak perbezaan yang berlaku dan kesemuanya ini memerlukan ijtihad yang baru. Dan terlebih pula dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan, kita tidak menganggap bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah dan akidah yang perlu diijtihadkan. Tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi adalah kesemuanya perkara-perkara baru yang memerlukan ijtihad baru. Kerana itu penting untuk dilihat apa yang ditulis oleh Dr. Tariq Ramadan di dalam bukunya In the Footsteps of the Prophet, di mana Profesor Tariq Ramadan menyebutkan satu insiden yang berlaku di masa perang Badar di zaman Rasulullah SAW, di mana tak kala Nabi dan beserta sahabat-sahabatnya berkhemah, maka di satu tempat sebelum menghadapi musuh, maka seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Munzir yang mempunyai banyak pengalaman dalam perang semasa jahiliyah telah datang berjumpa dengan Rasul dan berkata, "Wahai Nabi, adakah ini wahyu daripada Allah ataukah ini pendapatmu?" Maka Nabi berkata bahawa sesungguhnya ia hanyalah pendapat aku semata-mata. Seorang sahabat pada masa ketika itu sekalipun tahu bahawa bukan semua ucapan atau keputusan yang diberikan oleh Nabi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antaranya adalah kerana keputusan yang dibuat oleh Nabi berdasarkan keputusannya sendiri. It's a personal opinion. Kerana itulah Khabbab bin Munzir menanyakan soalan itu dan memberi pendapatnya. Pada pendapat saya adalah lebih baik kalau kita berkhemah mengatasi kawasan air yang ada, bekalan air yang ada. Dan Nabi menerima pendapat itu. Itu menunjukkan bahawa bukan semua perkara yang berlaku, yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan ijtihadnya, ada perkara yang mesti dilaksanakan pada hari ini. Dan the fallacy dalam pemikiran seolah-olah kita menganggap bahawa kalau kita praktikkan apa saja yang berlaku di zaman Rasulullah SAW kepada zaman yang ada sekarang ini, maka semuanya akan selesai dan selamat. Ya, itu adalah satu fallacy. Dan kerana itu saya menekankan sekali lagi betapa perlunya kita kepada ijtihad yang baru, pada pemikiran yang baru, pada kaedah kefahaman yang baru, dan bagaimanakah apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk menuju kepada negara sejahtera ini. Adalah ciri-ciri yang mungkin saya akan tunggu kepada bahagian kedua daripada forum ini, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Farouk. Dia telah membuka satu ruang yang mungkin besar untuk diperdebatkan nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu idea yang insyaAllah akan dicanangkan dan dirumuskan kemudian. Saya ibaratkan ini relay, 4 orang pelari dan kita ada pelari yang terakhir. Selalunya orang akan tengok yang terakhir, sprinternya. Jadi kerana itu saya susun untuk pusingan ini. Jadi saya mohon Permada Dr. Ma'asri barangkali untuk mengupas sedikit tentang apa yang kita bincangkan ini sebelum kita akan masuk kepada pusingan kedua yang lebih hangat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.